Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. أما بعد. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, para penonton yang saya hormati sekalian, alhamdulillah, pada petang yang berbahagia ini, marilah sama-sama kita memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya diberikan kesihatan yang baik kepada kita, diberi kekuatan kepada kita, dilimpahi rezeki yang begitu banyak kepada kita, dan diberi nikmat yang tidak terhingga kepada kita. Maka perbanyakkanlah kita memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan rasa keinsafan dan rasa syukur di atas nikmat yang kecapi ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kita semua dengan keberkatan dalam kehidupan bersama keluarga kita, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, para penonton yang saya hormati sekalian, insya-Allah pada petang ini kita akan teruskan lagi pengajian kita melalui rakaman video, yakni berkaitan dengan sambungan arak. Pada video yang telah lalu kita telah bincangkan berkenaan dengan arak merupakan punca penyakit dan bukannya penawar. Dan insya-Allah pada petang ini kita akan teruskan lagi dengan tajuk perkara yang memabukkan ataupun mukhaddirat, perkara yang memabukkan. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Arak ialah apa yang menghilangkan kesedaran akal. Arak ni sejenis cecair yang mengandungi etanol, yang mengandungi alkohol, yang bila seseorang meminumnya, fungsi arak tersebut ialah boleh menghilangkan kesedaran akal. Dalam satu kisah, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia bercakap di atas mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memberi peringatan kepada orang ramai agar supaya tidak mendekati arak ini. Kalau kita lihat di awal permulaan Islam, arak merupakan satu minuman yang diamalkan oleh masyarakat pada ketika itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran, ayat larangan berkenaan totally meninggal arak, mengambil arak, meminum arak totally adalah haram. Kemudian setelah zaman pemerintahan selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam, zaman Abu Bakar, dan bertukar kepada zaman Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, maka Sayyidina Umar memberi peringatan semula kepada masyarakat agar mereka ini menjauhkan diri
daripada arak ini. Ya, memberi peringatan kepada masyarakat tentang betapa pentingnya betapa pentingnya menghindarkan diri agar tidak terlibat dengan arak ini, kerana kesannya amat besar, kesannya amat tinggi jika terlibat dengan pengambilan arak ini. Maka diberi peringatan agar supaya tidak dibuka peluang untuk bertanyakan tentang arak lagi, dan ditutup kekeliruan bagi orang yang mahu mencari perkara yang syubhah dan kabur. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi peringatan ini amat berguna kepada masyarakat pada masa itu, kerana ramai lagi masyarakat Islam merasa kabur dan melibatkan diri dengan perkara yang berkaitan dengan arak ini. Maka ia menjadi satu perkara yang syubhah. Baik tuan-tuan dan puan-puan, para penonton yang saya hormati sekalian, perkara yang memabukkan ini ialah mukhaddarat ini ialah setiap yang boleh menghilangkan akal dan juga mengalihkannya dari tabiat yang mampu membeza. Maksud tabiat yang mampu membeza ini bagi akal yang waras, dia dapat membezakan antara yang baik dengan yang tidak baik. Manakala akal yang telah dimusnahkan, akal yang telah terkesan dengan arak ini, maka dia tidak dapat membezakan mana yang baik dan mana yang tak baik. Dia tidak dapat mengenal dan tidak dapat menentukannya. Maka perkara itu dikira arak dan dihukumkan sebagai haram, termasuk yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya hingga ke hari kiamat. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, perkara yang memabukkan ini bukan sahaja arak, bahkan ia juga dinamakan sebagai dadah yang berbagai nama. Dadah yang berbagai nama, antaranya narkotik seperti hashishi, kokain, opium, ganja madat, ais, syabu dan sebagainya. Maka semuanya itu akan memberi kesan kepada akal manusia yang terkenal, boleh memesongkan akal orang-orang yang menghisapnya, terkesan kepada akal orang-orang yang mengambilnya. Kesan apa? Kesan daripada fungsi normal akal. Kalau belum mengambil dadah ataupun arak ataupun mukhaddirat ini, akal manusia dapat membezakan. Akal dapat membezakan yang baik dan yang buruk. Akal waras ini apabila dipesongkan oleh perkara yang boleh memabukkan ini, maka fungsi normal akal telah hilang. Sehingga mana kita lihat penagih itu akan melihat yang jauh jadi dekat, dan yang dekat pula menjadi jauh. Maksudnya akal yang terkesan dengan perkara yang memabukkan ini tidak akan menjadi waras lagi. Baik tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebab itu dalam Islam diwajibkan kepada kita orang Islam ni supaya menjaga akal daripada rosak, menjaga akal daripada musnah oleh perkara-perkara yang boleh memabukkan, boleh memesongkan akal daripada normal kepada yang tidak normal. Kemudian
kita lihat lagi orang yang akalnya terkesan dengan sebab dadah, dengan sebab perkara-perkara yang memabukkan ini, dia akan terus berkhayal terhadap sesuatu kejadian. Dan khayal mengenai sesuatu yang mustahil kejadiannya. Jadi kalau kita lihat tuan-tuan, orang-orang yang mengambil dadah ini, ataupun orang-orang yang mabuk disebabkan perkara yang memabukkan ini, kita lihat dia seolah-olah mereka ni tenggelam dalam mimpi dan lamunan. Sebab itu kita lihat mereka dah tidak ada perasaan malu. Mereka boleh buka pakaiannya, mereka boleh tidur di tempat laluan orang ramai, mereka boleh kencing merata tempat, mereka boleh gelak dan sebagainya. Itulah perkara-perkara yang dialami oleh orang-orang yang akalnya dimusnahkan oleh perkara-perkara yang dinamakan mukhaddirat ini. Sehingga mana mereka melupakan dirinya sendiri. Apatah lagi terhadap agama, mereka telah hilang perasaan malu. Begitu juga dengan dunianya, serta terus berenang dalam keasyikan kekhayalannya. Jadi kalau kita tanya mereka ini, mereka tidak rasa seronok lah. Seolah mereka berada di atas kayangan. Apa yang diimpikan semuanya akan dialami oleh mereka dalam keadaan mereka khayal tersebut. Ya. Inilah akibat daripada kesan sampingan terhadap keletihan tubuh badan akibat tertekan urat saraf dan mengganggu kesihatan seseorang. Jadi penagih dadah ataupun penagih arak, perkara yang mabukkan ini, urat saraf mereka tertekan. Ya. Apabila urat saraf mereka tertekan, mereka akan jadi letih dan lemah tubuh badannya. Tambahan pula, apa yang berlaku pada dirinya disebabkan oleh tekanan jiwa dan perasaan. Apatah lagi orang yang telah mengalami tekanan jiwa, tekanan perasaan, kurang keupayaan, kepercayaan kepada diri sendiri, gemar mengabaikan tugas dan kewajipan yang menjadi para penagih tersebut sebagai sampah masyarakat. Apabila terkesan dengan sebab dadah ataupun arak ini, maka dia menjadi sampah kepada masyarakat, dan masyarakat tidak menerima mereka lagi. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sama-samalah kita jaga ahli keluarga kita, jiran tetangga kita. Ini pentingnya nasihat-menasihati antara satu sama lain. Ya. Yang tua menasihati yang muda. Yang muda menghormati yang tua. Apa yang disampaikan oleh orang tua, yang muda mestilah mengambil peringatan. Ya. Agar tidak berlaku perkara sedemikian yang boleh memusnahkan masyarakat, kehidupan harmoni jiran tetangga di dalam sesebuah masyarakat itu. Selain itu, kesannya akan berlaku kemusnahan harta benda. Ya. Sebab apa? Sebab apabila tiada kewangan, tiada duit, tiada wang yang cukup untuk membeli dadah, untuk beli arak ataupun benda-benda yang mabukkan ini, berlakulah kecurian dan sebagainya. Pecah rumah, curi motorkar, curi motor dan sebagainya. Dan kalau bagi yang berkeluarga, sudah semestinya institusi rumah tangga yang dibina akan musnah, akan hancur berkecai, akan berlaku perceraian suami isteri demi untuk mendapatkan barang haram tersebut.
Jadi kalau suami menagih, sudah tentulah dia meminta duit wang daripada isteri. Apabila isteri tidak ada duit, maka berlakulah pergaduhan, penyiksaan dan sebagainya. Jadi penagih ni tuan-tuan, dia sanggup menghabiskan wang. Sepatutnya duit itu diberikan kepada anak dan isteri. Misal kata penagih yang berpendapatan, dia gunakan kesemua wang yang ada pada dia itu untuk membeli dadah, untuk membeli arak, untuk beli benda-benda yang memabukkan itu, dan ia mengabaikan tanggungjawabnya kepada anak-anak dan kepada isteri semata-mata untuk mendapatkan barang terlarang itu. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, jadi pengharaman ini, pengharaman al-mukhaddirat ini bertepatan dengan keburukan, kerana ada keburukan dan bahaya. Ketika itu jelaslah kepada kita bahawa pengharaman ke atas keburukan yang telah pasti akan bahayanya pada kesihatan, pada jiwa, masyarakat dan ekonomi yang tidak boleh nak ragu lagi. Jadi inilah kesan buruk akibat daripada pengambilan dadah ataupun pengambilan arak ataupun perkara-perkara yang boleh memabukkan. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi benda-benda yang memabukkan ini, sama ada arak, dadah, dadah ni banyak jenis lah tuan-tuan. Yang membezakan arak dengan dadah ini, kalau arak boleh mengundang perbalahan dan permusuhan, manakala ganja, hasisi menjadikan badan penagihnya lemah dan tidak berdaya dan hidup dalam keadaan yang hina dina. Di samping ada padanya anasir yang boleh merosakkan akhlak dan akal fikiran. Kalau bagi penagih wanita, dia sanggup menjual badannya untuk dapatkan wang, semata-mata untuk dapatkan wang. Jadi dia sanggup, sebab itu dikatakan boleh mengundang bahaya kepada diri dan berlaku pergaduhan, perbalahan. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dadah ni juga boleh merosakkan akhlak dan akal fikiran, membuka pintu nafsu dan syahwat, menghilangkan perasaan malu dan cemburu yang biasanya tidak terdapat pada minuman yang memabukkan. Jadi orang yang mabuk ini tuan-tuan, dia apabila dia akalnya mabuk, akalnya yang tidak waras lagi, maka dia tidurlah, dia tidur ataupun dia melakukan perkara-perkara di luar tabi'i manusia yang normal. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Islam, zaman pemerintahan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, orang yang mengambil arak ini ataupun perkara-perkara yang boleh memudaratkan akal ini, perkara yang boleh memabukkan ini, maka sabit kesalahan mereka ini dikenakan hukuman hudud, iaitu sebanyak 80 kali sebatan ataupun 40 kali sebatan. Sesiapa yang dikesan daripadanya memakan ganja, hasisi, maka samalah hukumannya seperti mana hukuman meminum arak. Malah ianya lebih buruk lagi daripada peminum arak mengikut setengah-setengah pendapat. Dia boleh dikenakan hukuman hudud
seperti mana peminum arak itu. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang mata Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila berlaku pengambilan arak ataupun dadah ini, berlakulah bermacam-macam jenis yang diharamkan. Contohnya perbuatan zina. Arak ini merupakan umul khaba'ith, ibu kepada kejahatan. Berlakulah perbuatan zina, berlakulah pembuangan anak, macam-macam perkara yang di luar pemikiran akal waras manusia. Berlaku perkara-perkara di luar pemikiran manusia disebabkan oleh akal yang dimusnahkan oleh arak ataupun dadah ini. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi setiap yang membahayakan adalah haram memakan dan meminumnya. Jadi dalam hal ini sudah jelas kepada kita dadah, kemudian arak, semuanya itu membahayakan dan hukumnya jelas adalah haram, kecuali dadah yang digunakan dalam perubatan, digunakan sebagai alat, sebagai sokongan, alat untuk membius orang yang sakit, berlaku operation, maka disuntik dadah dan sebagainya agar orang yang sakit tadi tidak merasai sakit. Ini dibenarkan dalam perubatan dengan kadar yang ditentukan oleh pakar yang mahir. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam hal ini firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nisa ayat 29, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima, dan janganlah kamu melakukan pembunuhan sama sendiri, sesungguhnya Allah SWT sentiasa mengasihi kamu. Jadi apabila akal tidak waras, berlaku perbalahan, berlaku pergaduhan, dan sehingga mana boleh berlaku pembunuhan disebabkan perkara yang boleh memabukkan ini, mukhadirat. Kemudian Allah nyatakan lagi dalam surah Al-Baqarah ayat 195, wala tulqu biaidikum ila tahlukah, dan janganlah kamu sengaja mencampakkan diri kamu ke dalam bahaya kebinasaan dengan bersikap bakhil. Maksudnya di sini Allah SWT melarang kita daripada merosakkan akal, daripada perkara yang boleh merosakkan tubuh badan kita, seolah kita mencampakkan diri kita ke dalam perkara yang binasa. Jadi larangan Allah Subhanahu Taala. Jadi kita sebagai yang beriman, tuan-tuan dan puan-puan, elakkanlah agar keturunan kita tidak terlibat dalam perkara-perkara yang boleh memesongkan akal yang waras ini kepada perkara-perkara yang boleh memusnahkan akal, memusnahkan kesihatan tubuh badan dan sebagainya. Rasulullah SAW juga menyatakan dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah, la darara wa la dirara, tidak boleh membuat bahaya dan membahayakan orang lain. Bahaya kepada diri sendiri, mengambil dadah, mengambil arak, mendatangkan bahaya kepada diri sendiri. Jadi dalam hal ini, berdasarkan hadis Nabi ini, janganlah kita menzalimi diri sendiri dan juga menzalimi orang lain. Mengambil perkara yang mukhadirat ini seseolah menzalimi diri sendiri
dan juga menzalimi orang lain. Zalimi orang lain ni siapa? Ialah ibu bapa kita, ataupun wali kita yang menanggung malu disebabkan tingkah laku yang dilakukan oleh orang di bawah tanggungannya. Yang kedua, janganlah berbuat keburukan kepada orang lain atau berbuat sesuatu kebaikan untuk diri sendiri tetapi memudaratkan orang lain. Ni orang mengambil dadah, mengambil mukhadirat ini ialah baik untuk diri dia saja. Dia rasa baik, sedangkan keburukan itu kepada diri dia dan juga kepada orang lain. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kesannya disebabkan perkara yang mukhadirat ini amat besar, utamanya kepada akal, fikiran, kepada tubuh badan, kepada agama, kepada masyarakat dan kepada ekonomi seseorang. Jadi mudah-mudahan dengan perkara yang dijelaskan ini, semoga kita dapat mengambil manfaatnya agar terhindar diri kita daripada perkara-perkara yang boleh merosakkan akal kita. Mudah-mudahan saya mohon kepada tuan-tuan dan puan-puan agar sampaikan ilmu yang sedikit ini kepada sahabat-sahabat kita, jiran tetangga kita, agar mereka dapat memahami apa yang dikatakan mukhadirat itu, yakni perkara yang boleh merosakkan akal. Maka adalah kita elakkan diri kita agar tidak terlibat dalam perkara-perkara tersebut. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah kejalanan saya, aqul qawli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.